Sembelihnya tanpa menyebut nama Allah ke atasnya, dan mungkin melumurkan darahnya ke bahagian yang sakit daripada pesakit itu, atau membuangnya ke tempat yang sudah lama ataupun yang tak, ya, tempat-tempat yang ditinggalkan dan sebagainya lah. Maknanya minta untuk disembelih kambing ke ayam ke yang bukan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pula darahnya digunakan untuk dilumurkan ke bahagian sakit pesakit itu. Ini pun suatu perkara yang berlaku juga. Ada dia guna darah, dilumurkan darah ke bahagian sakit tu. Tak guna. Ini tak pakai. Kaedah ni kaedah yang kita tak pakai. Kaedah menggunakan darah tidak. Darah ni tuan-tuan najis dan memang disukai oleh syaitan. Syaitan dia suka kepada najis. Dan kita dah sebut dulu kan, bagaimana syaitan dia suka di tempat-tempat pembuangan sampah, tempat-tempat kotor, tandas kan, tandas kotor lah. Ini tempat-tempat yang disukai oleh syaitan. Jadi darah ni najis tuan-tuan. Maka digunakan darah ni makna untuk apa? Untuk syaitan lah ni. Syaitan suka. Bukan dia makan darah pun. Syaitan dia tak makan darah. Dia tak makan darah. Dia darah bukan makanan dia. Kan, darah bukan makanan jin. Bukan. Kita dah tahu dah, makanan jin tulang dan asap. Kan. Begitu. Itu makanan jin tu. Jadi jangan kita makan makanan jin. Tulang dan asap itu makanan dia. Ataupun dia makan apa yang kita makan. Maknanya kalau sekiranya dia duduk dalam badan seseorang, dia makan apa yang kita makan. Dan cara dia makan tu bukan makna cara makan fizikal, tidak. Dia makan tu berbeza, bukan macam kita makan. Dia ambil dia punya bau dia lah kan, dia punya zat dia, bukan dia makan betul, tidak, tapi zat macam Piramli juga kot, kan, bau je lah kan, bau je. Tulang macam tu juga, tulang bukan tulang tu dia makan kan, dia punya saki baki dan apa yang ada pada tulang tu yang dia makan. Bukan tulang tu dia pepak dah, dia bukan pepak tulang, tapi dia makan tulang tu dari sudut makan tu. Maknanya macam dia makan, dia tarik, dia hisap, dia bau tu, tu makanan dia. Tulang memang dia tak makan. Makna bukan dia makan tulang tu sebiji tu, tidak. Tu cara dia makan kan, sebab dia bukan benda yang nampak. Baik. Kemudian kemudian yang keempat, penulisan mentera-mentera ataupun azimat. Ada tulisan mentera, jampi mentera, azimat yang tidak difahami oleh kita kan, tulisan-tulisan yang tak difahami, jampi mentera tu dia bagi kita, ataupun dia menulis ke, kita tak faham apa dia tulis. Contoh. Yang kelima, pembacaan mentera-mentera yang tidak dapat difahami. Baca mentera, dia baca pun kita tak faham. Tu dia kan. Itu sebab kita punya kaedah rawatan, kita baca kuat untuk pesakit dengar apa yang kita baca. Jelas, bacaan tu jelas, ayat-ayat Quran, doa, zikrullah kan, itu yang kita baca dan pesakit boleh dengar bacaan kita. Bahkan kadang-kadang keluarga pesakit dengar apa yang kita baca. Bacaan tu jelas kan. Tapi kalau sekiranya dia baca tak jelas ataupun senyap, itu ada maknanya kekeliruan lah. Mungkin dia baca apa, berkomat-komit dia punya mulut tu. Jadi baca bagi orang dengar bacaan tu. Baik.
Yang keenam, memberikan kepada pesakit penangkal ataupun tangkal, iaitu berupa segi empat yang di dalamnya terdapat huruf-huruf ataupun angka-angka. Tangkal, kan, tangkal azimat itu tak dipakai tu. Kita dah sebut lalu, azimat dan tangkal tidak digunakan dalam perubatan Islam. Azimat dan tangkal tak digunakan. Yang guna azimat tangkal ni, ini perubatan yang bercanggah dengan Islam. Jadi tak payah ambil, kan? Memang ada kadang-kadang tulisan itu tak kita faham tu. Dan kadang campur aduk juga. Dia campur aduk dengan kalimah-kalimah Al-Quran dan sebagainya, tapi ada yang kita tak faham ataupun terputus-putus dia punya huruf dia, tak difahami. Maka ini tak boleh pakai. Tak boleh. Azimat tangkal ni tak boleh. Jadi tak guna tu azimat tu. Tapi ada orang guna azimat dalam bentuk ialah tulisan ataupun benda, kan, benda macam benang ke apa ke. Benang dia jadikan azimat, diikat umpamanya di tangan, di lengan, leher, di pinggang dan seumpamanya, jadi tangkal. Tak boleh. Kadang-kadang keris kecil tu ada. Keris kecil tu dijadikan tangkal. Keris orang dah tak pakai dah ni. Pak Malau pun tak mau dah. Pak Malau pun dah keluar dah, kan? Dah tak relevan dah. Orang masuk mana? Masuk mana? Masuk balik. Masuk balik. Ya. Ya. Oh, zaman no. Zaman no tak ada apa benda dia. Kan? Dia tidak ada apa benda lah. Kan? Dia tak ada taring sebenarnya, kan? Dia pun merajuk, kan? Orang merajuk juga. Merajuk, kan? Tu je, tak ada apalah. Baik. Okey. Dalam bentuk keris ke, ataupun umpamanya apa-apalah, tak boleh. Makna azimat tangkal tak boleh. Dan macam juga sekarang ni orang duk heboh kayu kokar, kan? Kayu kokar ni, dia sebenarnya kalau mengikut pengalaman kita, jin tak takut. Jin tak takut kayu kokar ni. Kemudian kalau sekian dipakai untuk jadi azimat tangkal, tu yang bahaya. Kalau pakai untuk perhiasan sahaja, tak apa. Tapi kalau pakai untuk jadi azimat dan tangkal, yang tu yang jadi akidah rosak. Ada di dekat dengan kita juga, ustaz juga dia jual kayu kokar dia. Jual pula mahal-mahal waktu. Kan? Jadi sebagai tangkal, sebagai azimat. Kan? Jadi kayu kokar ni sebenarnya tidak mengikut pengalaman kita lah. Kita letakkan kayu kokar kepada orang yang dirasuk jin, tak ada apa benda. Dia biasa je, dia tak takut. Kita baca Quran lagi takut pada kita letakkan kayu kokar tu. Jadi sebenarnya tidak ada apa-apa kayu kokar ni, tuan-tuan. Dia tidak menakutkan sebenarnya. Cuma orang mengambil kesempatan untuk nak menjual kayu kokar tu saja. Kalau nak pakai untuk perhiasan, silakan. Tapi kalau nak pakai untuk azimat, itu jadi persoalan. Payah tu. Jadi janganlah, tak payah pakai. Dan memang tak ada apa benda pun. Baik. Sebab kita dah sebut dulu, kita punya apa dia, azimat kita apa? Al-Quran, baca Quran, zikrullah, amalan